Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada puan dan rakan-rakan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nur Azia binti Abdul Aziz, Farah Fidalis binti Nordin, Muhammad Azwa bin Muhammad Asri, Muhammad Zakwan bin Abdullah, Muhammad Hanif bin Maizin. Saya Farah Fidalis binti Nordin, nombor matrik 258499 akan membentangkan berkenaan pengenalan. Keselamatan rakyat adalah amat penting dalam mewujudkan masyarakat yang teguh. Kepolisian yang baik, campur tangan sosial yang disasarkan dan sistem kehakiman yang cekap diperlukan untuk membantu negara kita berkembang maju. Keamanan dan keharmonian bermaksud menangani pertikaian dan menyelesaikan konflik secara adil dan betul dengan peneutralan dan prinsip jalan pertengahan untuk memajukan kebajikan setiap individu serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Slide seterusnya ialah latar belakang. Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan dan merupakan salah satu pelantar benua yang terbesar di dunia. Mempunyai pelbagai sumber seperti minyak, gas asli, mineral dan makanan laut. Merupakan salah satu lokasi yang strategik bagi laluan laut oleh kapal-kapal yang berdagang di seluruh rantau dan benua. Akar konflik ini bermula pada tahun 1930-an. Walau bagaimanapun, tahun 1969 dipilih sebagai titik permulaan untuk analisis kerana ia adalah tahun konflik nyata mula meletus apabila minyak itu pertama kali ditemui di Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly dituntut secara keseluruhan atau sebahagian oleh Republik Rakyat Cina PRC, Republik Cina ROC/Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Pada tahun 1978, Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan dekri yang menyenaraikan 3 asas hak sah Filipina ke atas wilayah itu iaitu bersebelahan dengan Kepulauan Filipina, gelaran sejarah dan kehilangan tuntutan orang lain. Saya Nur Azia binti Abdul Aziz, nombor matrik 258746 akan membentangkan tajuk seterusnya iaitu isu Kepulauan Spratly, Malaysia dan Vietnam. Vietnam telah menunjukkan beberapa siri dokumen sejarah untuk menguatkan tuntutannya terhadap pulau tersebut. Yang terawal, peta laluan dari ibu kota ke 4 arah, Ton Tap Tin Nam Tu Chi Lo Do Tu, bermula dari tahun 1686. Contoh lain, peta lengkap Dainam Bersatu bermula dari tahun 1838 dan menunjukkan kedua-dua kepulauan tersebut sebagai satu unit yang dikelilingi oleh garis putus-putus milik Vietnam. Pada tahun 1949, Perancis memindahkan kedaulatan ke atas kunci China termasuk Spratly kepada pentadbiran Maharaja terakhir Bo Dai di negara Vietnam yang baru. Vietnam seterusnya menegaskan bahawa 50 negeri lain yang menghadiri persidangan San Francisco pada September 1951 semuanya mengiktiraf kedaulatannya ke atas Kepulauan Paracel dan Spratly tanpa bantahan. Kedaulatan ini dipindahkan kepada Kerajaan Vietnam Selatan dan kemudian selepas tahun 1975 kepada Kerajaan Vietnam Bersatu. Vietnam berpendapat bahawa China melalui penggunaan kekerasan mengusir Vietnam dari pulau-pulau ini dan kemudian mendudukinya. Keseriusan Malaysia dalam isu Spratly dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir semasa penggal pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Tun Dr. Mahathir juga telah memutuskan untuk menubuhkan stesen berawak di beberapa tempat di Laut Cina Selatan yang didakwa Malaysia.
Tuan Dr. Mahathir telah menggunakan diplomasi melalui inisiatif ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian dengan China yang meletakkan keseluruhan tuntutan di sempadan maritim 9 titik untuk kebebasan pelayaran melalui Spratly dan rondaan tentera laut untuk menangkis lanon dan penjenayah lain. Bagaimanapun, beliau menentang penempatan kapal perang besar boleh mencetuskan konfrontasi dan ketegangan di kalangan pihak berkepentingan. Pada tahun 1979, Malaysia mula menuntut hak mereka ke atas Kepulauan Spratly dengan menerbitkan peta rasmi yang menunjukkan pelantar benua negara memanjang ke bahagian paling selatan Kepulauan Spratly. Tuntutan Malaysia adalah berdasarkan kedekatan geografi, menekankan bahawa ciri pulau itu adalah terra nullius dan juga Malaysia menuntut kawalan kedaulatan ke atas semua pulau dan ciri-ciri dalam pelantar benuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya 259-633 Muhammad Azhar bin Muhammad Asri. Seterusnya saya akan teruskan pada slide yang selanjutnya, iaitu perbincangan dan cadangan penyelesaian masalah. Kepulauan Spratly ini dianggap amat diperlukan oleh negara-negara di rantau ini kerana potensi sumber gas asli dan minyak yang terdapat di bawah kepulauan dasar laut tersebut. China menganggarkan bahawa kawasan Spratly mempunyai rezerv minyak dan gas asli sebanyak 17.7 bilion tan yang pada masa ini dianggap sebagai rezerv terbesar dunia. Tuntutan ke atas pulau-pulau ini bukan sahaja mempunyai aspek wilayah, akan tetapi ia juga persaingan keselamatan antara Amerika Syarikat dan China. Pertikaian Spratly ini bukan sahaja terhad kepada tuntutan wilayah, tetapi juga ianya melibatkan geostrategik yang agak besar. Pada November 1999, ASEAN bersetuju untuk merangka Kod Etika Serantau untuk mencegah konflik ke atas Kepulauan Spratly sebelum sidang kemuncak ASEAN di Manila. Filipina yang merangka sebagai besar kod yang dijadikan telah berusaha untuk menyelaraskan anggota ASEAN dalam pendirian yang sama menentang apa yang dilihatnya sebagai perluasan China di Spratly. China bersetuju untuk mengadakan perbincangan dengan negara-negara ASEAN, akan tetapi mereka tidak bersedia untuk menyetujui draft ASEAN tersebut. Assalamualaikum, saya Muhammad Zakwan bin Abdullah, nombor metrik 258711, akan menyambung perbincangan dan cadangan penyelesaian masalah pertikaian Pulau Spratly antara negara Malaysia dengan negara Vietnam. Bukti fotografi menunjukkan bahawa China telah memperluaskan pemasangan terumbu itu sejak tahun 1995 apabila ia mula membina apa yang dikatakan sebagai tempat perlindungan untuk nelayan. Negara-negara Asia Tenggara juga bimbang jika Beijing juga mengukuhkan tuntutannya ke atas sebahagian besar Laut China Selatan, menyeru agar sekatan dan mematuhi undang-undang antarabangsa secara ketat dalam pertemuan peringkat tinggi dengan China pada Januari 2000. Pada 4 November 2002, negara-negara ASEAN dan Kerajaan Republik Rakyat China telah mendatangani deklarasi perihal tertelaku pihak di Laut China Selatan. Pihak-pihak tersebut telah berjanji untuk mengawal diri dalam menjalankan aktiviti di Laut China Selatan yang mana akan merumitkan dan meningkatkan lagi pertikaian dan menjejaskan keamanan dan kestabilan. Pada September 2003, Filipina, China dan negara-negara penuntut lain di Kepulauan Spratly telah mendatangani deklarasi keamanan dan mempromosi pembangunan
sumber di pulau-pulau yang dipertikaikan. Pengisytiharan itu ditandatangani pada persidangan Persatuan Parlimen untuk Keamanan Asia AAPP di Filipina. Pada Mac 2005, syarikat minyak negara China, Filipina dan Vietnam telah menandatangani perjanjian bersama untuk menjalankan eksperimen seismik marin di Kepulauan Spratly bagi tujuan ekonomi. Antara cadangan untuk meningkatkan pembangunan Kepulauan Spratly termasuklah mewujudkan taman laut, penubuhan Institut Sumber Marin Laut China Selatan, menjalankan tinjauan dan penilaian bersama potensi mineral dan hidrokarbon dan pelaksanaan langkah-langkah keselamatan dan pengawasan maritim. Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Hanif bin Mazin, nombor matrik 259603. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dua penyelesaian yang sesuai bagi konflik Spratly ialah A. Penyelesaian berasaskan kepentingan atau pendekatan institusi menyertai projek pembangunan dengan menggunakan teori konstruktivis dan mencapai rundingan antara pihak itu sendiri. B. Penyelesaian berasaskan hak atau pendekatan penyelesaian pertikaian alternatif timbang tara dikenali oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ melalui UN Clause. Seterusnya, kesimpulan. Kerjasama dua hala harus diperkukuh dan budaya wancana harus dibangunkan untuk menyelesaikan isu. Keamanan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat dapat mengurangkan pertengkaran dan perbalahan dengan membantu orang ramai memahami antara satu sama lain. Sekian, terima kasih Doktor. Assalamualaikum.